Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengurusan mental dan emosi. Okey, sebelum itu, cikgu nak beritahu dahulu apa dia objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, menyatakan pelbagai situasi konflik dan stres. Yang kedua, menjelaskan cara mengurus konflik dan mengurus stres. Dan yang ketiga, menghuraikan kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan keluarga. Murid-murid dah sedia untuk belajar? Pengurusan mental dan emosi. Okey, apakah dia situasi konflik dan situasi stres? Okey, konflik ialah perselisihan ataupun pertentangan pendapat dalam membuat keputusan. Manakala stres ialah keadaan fizikal atau mental yang tidak stabil dan menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan. Okey, konflik ialah perselisihan atau pertentangan pendapat ya dalam membuat keputusan, dan stres itu di mana adalah keadaan, keadaan fizikal atau mental yang tidak stabil. Kita tengok contoh. Okey, yang ini murid-murid boleh tengok dalam buku teks muka surat 122 ya. Okey, ini adalah contoh situasi konflik dan situasi stres. Okey, daripada Alvin anak Dureng, dia menghantar email kepada cikgu dia iaitu Cikgu Albert. Okey, kita tengok intipati Alvin. Selamat pagi Cikgu Albert. Saya mempunyai masalah dan ingin meminta pandangan cikgu. Saya keliru dan runsing. Ibu bapa saya menyuruh saya untuk memilih subjek pertukangan, tetapi saya lebih berminat untuk menjadi chef. Saya lebih cenderung untuk memasuki kelas kemahiran memasak. Rakan-rakan yang lain semua sudah membuat pilihan. Hanya tinggal saya yang masih dalam dilema. Saya berasa stres akibat konflik ini. Okey, kita tengok apa Cikgu Albert balas. Okey. Selamat pagi Alvin. Saya juga pernah mengalami situasi yang sama seperti kamu. Kamu tidak perlu stres, relax dan berfikir dengan positif. Mula-mula, yakinkan ibu bapa kamu bahawa kamu memang bercita-cita menjadi chef. Tunjukkan kepakaran kamu dalam bidang masakan. Contohnya, bantu ibu memasak di rumah, kongsi masalah dengan keluarga kamu. Berbincang ialah jalan yang paling terbaik. Cikgu doakan kamu berjaya dalam bidang yang diminati. Itu respon Cikgu Albert. Nanti Cikgu Albert kata macam mana cara untuk dia untuk Alvin ini menangani stres dia. Okey, yang pertama relax, bertenang. Okay, dengan positif. Okey, yang kedua, kena yakinkan mak ayah yang apa yang diminat. Okey, dan tunjukkan kepakaran dia. Macam dia nak jadi chef kan, jadi dia tolonglah mak ataupun mak dia sedang memasak di dapur. Okey, lepas tu dia boleh kongsi apa saja masalah dia bersama keluarga. Berbincang ialah jalan yang paling terbaik. Apa saja masalah yang kamu hadapi, kamu perlu berbincang dengan keluarga. Okay, jangan ambil jalan mudah, jangan tanya pada orang yang salah. Okay. Tengok faktor konflik dan stres. Okay. Kat sini ada 4 faktor. Yang pertama, persekitaran pembelajaran tidak kondusif. Okay, murid-murid boleh lihat dalam gambar ni, kat mana dia belajar. Tengok tu, kakak dia belajar di lantai. Okay, tiada meja, tiada kerusi. Dia membungkuk situ. Jadi postur bentuk badan itu tidak baik. Okey, adik dia pula belajar di atas kerusi sambil baring. Jadi ini juga menunjukkan postur badan yang tidak betul ya. Ini persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif. Jadi murid-murid ni, abang, adik dan kakak dia ni akan stres lah.
Kalau ada meja dan kerusi yang sesuai, okey. Jadi mereka dapat belajar dengan baik dan dapat tumpukan pelajaran dengan bagus. Okey, yang kedua, institusi kekeluargaan tidak harmoni. Yang ini perceraian, ibu atau ayah bercerai, pergaduhan. Ini menyebabkan salah satu faktor kamu boleh stres. Okay, seterusnya, persekitaran yang bising dan kotor. Cuba tengok keadaan sekeliling kamu macam mana. Bersih ke? Ataupun kotor? Ataupun bila kamu nak belajar, jiran-jiran ada bunyikan radio dengan kuat ataupun menyanyi karaoke. Itu semua faktor-faktor yang boleh menyebabkan kamu stres. Okay, kamu tidak boleh menumpukan perhatian terhadap pelajaran. Okay, yang terakhir, image diri yang negatif. Cuba tengok diri kamu. Kita pergi sekolah, sepatutnya kita tak pelajar lelaki ni. Baju dia dekat luar, tidak memakai tali leher, rambut tidak bersikat. Sepatutnya sebagai seorang pelajar yang baik, yang bagus, seorang pelajar lelaki sepatutnya memakai tali leher, baju uniform sekolah berada di dalam kita tuck-inkan dia. Okay, rambut pendek, sikat kemas, memakai gel rambut. Yang perempuan pula memakai baju kurung perempuan yang lengkap, lengan baju itu tidak dilipat dan memakai tudung yang menutup dada. Dan kain tu, cuba tengok ni, kain ni singkat kan, senting sampai atas buku lali. Sepatutnya kain ni di bawah buku lali. Ini juga antara faktor-faktor konflik dan stres. Okay, seterusnya, bagaimana kita nak menguruskan diri kita ni supaya kita tidak stres? Macam mana? Kita tengok macam mana. Okay, bijak mengurus diri tu terurus. Okay, cikgu boleh bagi tahu sini ada 6 cara. Yang pertama, kemahiran pengurusan diri. Okey, kita boleh buat jadual harian. Okey, pagi bangun pukul berapa? Okey, sembahyang subuh bangun pukul 6. Lepas tu sarapan. Lepas tu boleh mula kelas pukul 8. Okey, kelas bahasa Melayu. Lepas tu kita ada kelas bahasa Inggeris dan seterusnya. Okey, yang kedua, tetapkan matlamat dan objektif diri. Apa yang kita nak capai pada hari tu? Apa kita nak capai dalam diri kita? Kita nak menjadi seorang murid yang cemerlang. Yang kedua, kemahiran membuat keputusan, mengkaji kebaikan dan kelemahan keputusan. Kalau saya buat macam ni, apa ending dia? Kalau saya buat macam ni, apa keputusan dia? Okay. Yang kedua, menyelesaikan masalah tanpa emosi. Ada orang dia akan, bila dalam keadaan marah, kita akan buat keputusan yang tidak terduga. Lepas tu menyesal. Jadi cuba berfikir dengan tenang, tarik nafas dalam. Okey, kita cuba selesaikan masalah tanpa melibatkan emosi. Okey, yang ketiga, hubungan yang baik. Mengamalkan sikap toleransi dan hormat menghormati. Berbincang sekiranya menghadapi masalah. Yang ini kita boleh buat dalam keluarga, dengan kawan-kawan. Okey, kalau bergaduh tu janganlah bermasam muka, cuba berdepan. Okey, jumpa, cakap baik-baik. Apa sebenarnya masalah? Janganlah simpan. Bila simpan ataupun kita lari pada masalah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan membuatkan kamu ni lebih stres. Kita tengok yang seterusnya. Yang keempat, kesihatan fizikal. Kita kena jaga juga diri kita. Mengamalkan pemakanan yang seimbang. Berehat dan tidur dengan cukup. Bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okay, macam mana nak amalkan pemakanan yang seimbang? Okay, amalkan 3S. Suku separuh, karbohidrat suku, protein suku, kemudian sayur tu separuh pinggan. Okay, berehat dan tidur dengan cukup. Kamu tidur 8 jam sehari. Cikgu tahu musim PKP ni ada yang murid tidak tidur malam. Mereka lebih gemar main game, Mobile Legends, semua itu akan menyebabkan kamu punya jadual waktu nanti akan berkecamuk, berubah dan kamu akan stres, bawah mata lebam, jadi tidak sihat. Cuba kamu betulkan kembali jadual tidur dan jadual rehat kamu di rumah. Mana dah tahu nanti dalam masa dekat sekolah kita akan buka kan. Okey, bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Yang ini cikgu bukanlah suruh kamu buat sukan yang ekstrim. Mungkin berjalan, berjalan sejauh 5 km, itu pun sudah memadai untuk jantung kita ni boleh mengepam oksigen.
Janganlah asyik duduk main game je. Yang kelima, pegangan hidup. Mengikut ajaran agama, sentiasa bersikap positif dan terbuka. Mengikut ajaran agama. Sebagai seorang Muslim, kita kenalah berpegang teguh pada ajaran agama. Sembahyang 5 kali sehari. Mengaji bila ada masa, waktu malam ke selepas maghrib dapat baca satu buku surat pun sudah memadai. Bukan nak paksa yang teruk-teruk. Sentiasa bersikap positif dan terbuka. Jangan semua asyik nak marah je. Jangan semua asyik nak fikir negatif je. Sentiasa berfikir positif. Dia akan menjadikan kamu lebih awet muda. Gitu. Yang keenam, yang terakhir, merujuk pakar. Berbincang dengan guru kaunseling atau orang yang dipercayai dan menjalani terapi berkaitan. Kalau ada masalah yang kamu rasa kamu tak boleh bincang, yang kamu tak boleh cakap dengan mak ayah, jumpalah cikgu kaunseling. Sebab cikgu percaya guru kaunseling ini adalah seorang yang sangat-sangat boleh dipercayai. Semua rahsia murid berada dengan mereka. Itu bagaimana kamu boleh mengurus diri, bijak mengurus dan diri kamu terurus. Terusnya yang terakhir, kita tengok kesan konflik dan stres. Murid-murid boleh tengok muka surat 125 di dalam buku kelas. Ini antara perbualan Achong dan Cikgu Kamala. Cikgu boleh bacakan pertama Cikgu Kamala. Achong, kamu belum pulang lagi? Kamu juga nampak murung. Cikgu Kamala, saya berasa stres kerana peperiksaan sudah hampir. Saya masih belum membuat persediaan. Mengapa kamu masih belum mengulang kaji pelajaran? Rumah saya sempit dan bising. Ahli keluarga saya pula ramai, cikgu. Pada sebelah malam pula, saya terpaksa membantu ayah saya menjual mi di gerai. Ini stres yang dihadapi oleh Achong. Kesian dia, dah nak peperiksaan pun tapi masih lagi tidak dapat nak mengulang kaji pelajaran. Muka 126. Kasihan kamu Achong, kamu stres ni. Tahu tak, stres akan menyebabkan kamu hilang tumpuan, kurang selera makan, berasa bingung, cepat marah dan lemah anggota badan. Apakah yang perlu saya lakukan, cikgu? Saya buntu. Cadangan saya, kamu boleh mengulang kaji selepas waktu persekolahan tamat di perpustakaan. Bentuk satu kumpulan dengan rakan-rakan kamu. Kamu juga boleh bawa buku semasa berniaga. Baca ketika ada masa. Terima kasih Cikgu Kamala. Nampaknya saya boleh mengulang kaji pelajaran dengan mudah. Tengok tu, Cikgu Kamala bagi cadangan. Cuba murid-murid tengok ni, yang 126 ni. Stres ni akan apa dia kesan stres? Apa dia kesan stres? Boleh menyebabkan seseorang itu hilang tumpuan masa belajar, kurang selera makan, berasa bingung, cepat marah dan anggota badan dia lemah. Cadangan yang Cikgu Kamala berikan kepada Achong ialah lepas waktu persekolahan tamat boleh mengulang kaji pelajaran di perpustakaan ataupun bentuk satu kumpulan ataupun study group, belajar bersama kawan-kawan. Dan ingat tak, bila malam Achong ni akan tolong ayah dia jual mi. Jadi dia boleh bawa buku tu bersama dan boleh mengulang kaji jika ada masa. Okeylah murid-murid, itu sahaja pelajaran untuk minggu ini. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu ajar minggu ni. Untuk latihan pengukuhan, nanti murid boleh jawab muka surat 127. Jawab soalan 1 dan soalan 2. Cikgu akan berikan latihan pengukuhan. Itu saja dari cikgu. Sebarang masalah atau pertanyaan boleh hubungi saya. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.